Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, untuk bab 7 pengatur caraan linear 7.1 model pengatur caraan linear. Okey, kita lihat yang pertama untuk menjawab soalan pengatur caraan linear ni. Yang pertama kita kena kenal pasti memboleh ubah keputusan. Biasa diwakili oleh X dan Y. Okey, kemudian kita kena kenal pasti fungsi objektif yang dimaksimumkan atau diminimumkan. Dan seterusnya kenal pasti kekangan yang diwakilkan dengan tanda sama dengan, lebih kecil dan sama dengan, lebih besar dan atau lebih besar dan sama dengan. Okey, ini adalah pernyataan matematik dan dia punya model matematik lah. Okey, kalau kita lihat di sini, Y adalah lebih besar daripada X. Okey, yang ini dah biasa digunakan sejak menengah rendah lagi kan. Okey, yang biasa digunakan waktu menengah rendah ni, saya rasa tak ada masalah sangat. Okey, ni lebih besar. Okey, perkataan besar tu kan. Okey, dia jadi tanda dia lebih besar macam tu. Kemudian kita ada lebih kecil. Okey, K kan, kecil. Jadi macam ni lah bentuk dia. Okey, seterusnya. Tidak melebihi. Tidak melebihi. Okey, melebihi ni sepatutnya tanda dia lebih besar lah kan. Tapi kerana ada penafian tidak, maka ia menjadi lebih kecil dan sama. Okey, kemudian Y adalah selebih-lebihnya, juga sepatutnya bila lebih besar, tapi ada dua selebih-lebihnya. Jadi dia jadi kurang dan sama. Okey, seterusnya nilai maksimum. Okey, maksimum juga kita akan guna lebih kecil dan sama. Okey, yang kotak hijau ni sama simbolnya ya, lebih kecil dan sama. Okey, kemudian untuk kotak biru, kita ada tidak kurang. Okey, kurang sepatutnya lebih kecil, tapi ada penafian tidak, jadi lebih besar dan sama. Sekurang-kurangnya juga sepatutnya lebih kecil perkataan kurang kan, tapi bila ada dua kali, lebih besar dan sama. Dan seterusnya, perkataan minimum, lebih besar dan sama. Ini untuk kotak biru, semuanya simbol sama. Okey, jadi kalau kita nampak perkataan tersebut, okey, silalah menggunakan tata tanda yang betul. Okey. Seterusnya, okey, kita lihat standard pembelajaran. Membentuk model matematik bagi suatu situasi berdasarkan kekangan yang diberi dan mewakilkan model tersebut secara grafik. Okey. Pada biru ini, okey, lebih besar sama atau lebih kecil sama, nanti kita akan gunakan garis padu. Maksudnya garis lurus yang bersambung lah ya. Okey. Kemudian lebih kecil atau lebih besar yang tak ada tanda sama di bawahnya. Ini kita akan guna garis sempang atau garis putus-putus. Okey. Y lebih kecil 2. Macam mana kita nak mewakilkan ini secara grafik? Okey. Cikgu ada grid ataupun sepatutnya kita graf lah. Okey. Sekarang ni Y lebih kecil 2. Jadi tumpuan kita pada paksi Y. Okey, di mana 2? Okey, di sini 2. Jadi cikgu akan garis di situ dengan garis putus-putus. Kenapa? Kerana simbol ini tiada tanda sama kan? Okey. Jadi cikgu pun garis putus-putus di Y2. Okey. Kemudian lebih kecil. Bila lebih kecil, cikgu akan lorekkan bahagian bawah. Okey, seterusnya. Okey, ini X lebih kecil sama 3. Okey, cikgu pergi dekat paksi X. Okey, sekejap cikgu lukis yang baru. Okey, ini grid. Okey, cikgu pergi dekat paksi X, cikgu lihat 3. Okey, dekat situ cikgu akan garis. Tapi, kita nak pilih apa? Padu ke sempang? Okey, kita akan pilih padu. Kerana tandanya ada tanda sama di sini. Okey. Jadi, cikgu akan garis. Di situ, X sama dengan 3 tu kan? Okay, sekarang, X lebih kecil sama 3. Jadi, cikgu akan lorek di sebelah kiri. Okey, seterusnya. Okey, cikgu ada contoh. X lebih besar negatif 1. Okey. Kertas grid ini, pada paksi X, cikgu cari negatif 1 di sini Okey, dan sekarang lebih besar. Okey, kita tentukan dulu garisnya. So, yang ini adalah garis sempang. Okey, jadi lukis di situ. Dan lebih besar dari negatif 1, jadi cikgu akan lorekkan di sebelah kanan. Okey, ingat bila lebih besar untuk X, dia akan lorek sebelah kanan. Lebih besar untuk Y, dia akan lorek
belah atas. Okey, kita tengok. Okey, ini untuk Y Okey, lebih besar, sama. Okey, ada tanda sama, maka ini garisnya nanti adalah yang padu. Okey, cari Y yang mana satu, ini adalah 1 dan kita akan garis padu dan lebih besar kita akan lorek di atas. Tengok Lebih kecil untuk Y di bawah, lebih kecil untuk X di kiri. Lebih besar untuk X di kanan, lebih besar untuk Y di atas. Okey, seterusnya. Okey, kita lihat contoh pertama dari buku teks matematik tambahan ini. Tuliskan satu model matematik bagi setiap situasi yang berikut. Okey, yang pertama A, ini ada situasi yang berbeza. Okey, pertama A ni dia bagi gambar dah dekat sini. Perimeter sebuah bingkai gambar yang berbentuk segi empat tepat mestilah tidak lebih daripada 180 cm. Okey, sekarang dekat sini kita ada nilai 180. Kita ada perkataan tidak lebih. Okey, jadi untuk menjawab soalan ini, sebenarnya kita perlu ingat, okey, ni perkataan perimeter. Awak kena fahamlah apa perimeter. Perimeter ni ukur lilit. Okey, kalau gambarnya nanti keliling dia Okey, kemudian ada perkataan tidak lebih. Kemudian ada nilai 180. Okey, jadi perimeter untuk segi empat tepat. Senang sahaja kan? Jadi, ini akan jadi ini. Okey, gambar ni ada garis line itu. Okey, kelilingnya. Okey, keliling gambar tersebut. Okey, yang merah itu adalah perimeternya. Okey, jadi sekarang kita ada berapa X? Kita ada 2X. Sini X. Okey, yang bertentangan juga X. Okey, ini Y. Yang bertentangan juga Y. Okey, jadi perimeter tadi cikgu dah kata ukur lilit. Okey, jadi A kita sama dengan 2X tambah 2Y. Okey, perkataan tidak lebih. Okey, perkataan tidak lebih. Okey, tidak lebih. Jadi samalah dengan tidak melebihi. Jadi simbolnya adalah lebih kecil sama. Lebih kecil sama 180. Okey, kalau ada yang kata cikgu tak sama jawapan cikgu dengan buku teks. Okey, sebenarnya buku teks tu dia ada ralat Okey, lebih kecil sama 18 sifar. B, seorang penjaja menjual sayur, bayam dan sawi. Okey, dekat sini ada dua perkara penting, ada bayam, ada sawi. Okey, kejap, yang sawi cikgu bulat kuning Okey. Bayam warna merah Okey, jadi sekarang harga jualan sekilo bayam. Okey, sekali lagi. Bayam merah, sekilo sawi kuning. Okey, itu tak perlu pun tak apa kan. Yang penting ni nilai ni Okey, ini adalah untuk bayam merah. Yang ini untuk sawi. Okey. Jumlah jualan yang diperoleh oleh penjaja itu adalah sekurang-kurangnya 350. Perkataan sekurang-kurangnya. Okey, kita tengok tepi ni. Sekurang-kurangnya adalah simbolnya lebih besar dan sama. Okey, jadi jawapan di sini. Kita tengok, okey, yang ini tiada perwakilan. Okey, macam ni tadi dah ada tetap XY kan? Okey, kat sini tak ada perwakilan, jadi cikgu buat sendiri. Bayam sebagai X, sawi sebagai Y. Okey, jadi bayam tadi RM3.50. Ini 3.5 sifar X tambah 4.5 sifar Y. Ada poin di sini lebih besar dan sama. Okey, kita lihat contoh kedua. Wakilkan setiap ketaksamaan linear berikut secara grafik. Okey, X tolak 2Y lebih besar sama tolak 4. Okey, ini ada dua pemboleh ubah. Jadi, kita perlu buat jadual nilai. Okey. Okey, ini jadual nilainya. Ada X, Y dan paling mudah adalah kita pilih X sifar di sini dan Y adalah sifar. Okey, 2 titik cukup Untuk garis lurus, 2 titik adalah memadai. Okey, seterusnya. Okey, cikgu akan buat apa? Okey, nextnya cikgu akan tutup X. Okey, sebab X tu dah sifar, jadi cikgu tutup X. Dekat sini hanya ada apa? Negatif 2Y. Okey, negatif 2Y sama dengan negatif 4 untuk kita tahu nilai Y Okey, cikgu tulis sama dengan bukan lebih besar sama. Jadi Y adalah negatif 4 per negatif 2. Jadi Y kita dapat 2. Okey, bagi yang dah biasa congak, okey tak ada masalah lah. Nampak kan ni? Negatif 4 bahagi negatif 2. Okey, mudah sahaja kan?
Okey, bila kita tutup-tutup ni, dia jadi lebih mudah lah. Kita nampak lebih jelas. Seterusnya, cikgu akan tutup yang Y pula. Sebab sekarang Y sifar. Jadi kat sini nampak terus. X sama dengan negatif 4. Okey, bila dia tak ada perkali tu senang lah. Senang kan? Jadi kita tak perlu kira. Tak perlu kira macam ni Okey. Tapi kalau nombor kecil, boleh congak sahajalah. Okey, next apa yang perlu kita buat adalah melukis. Okey, sebab nak secara grafik kan. Patutnya menggunakan kertas graf, tapi cikgu guna grid Okey, sekarang ni kita dah ada titik, ada 2 titik di sini. Okey mana yang tak tahu atau belum mahir cikgu tunjukkan. Sifar 2, maksudnya kita ada titik sifar 2 dan negatif 4 sifar. Okey, daripada jadual nilai ni Okey, jadi cikgu akan plot sifar 2 di sini. Kemudian negatif 4 sifar ini Okey, lepas tu buat apa? Lepas tu kita akan gariskan dia. Okey, garis sini sebab dia tebal nampak macam tak tepat sikit Okey. Kemudian okey, kita tengok simbolnya sini. Simbolnya sini adalah lebih besar sama. Tapi jangan lupa B ini negatif sekarang. Okey, ni negatif 2 Okey, kat sini ada negatif 2Y. Jadi sebenarnya dia macam ni. Kalau negatif 2Y, okey, bila ketaksamaan kita selesaikan, tanda ini okey, bila bahagi dengan negatif 2 nanti, tanda ini akan berubah arah menjadi lebih kecil sama. Okey, jadi lebih kecil sama, dia akan dapat, kita nak lorek yang mana. Okey, kita tak akan ikut seperti soalan asal ni, kita akan terbalikkan dia lah. Okey, jadi kita akan dapat, kita perlu lorekkan sekarang belah bawah. Kalau ikut kita sama macam belah atas. Okey, tapi kita perlu juga tengok Y tu perkali dia apa Kalau negatif, belah bawah. Okey, kita tengok B pula. Okey, 5Y tolak 5X lebih kecil 25. Okey, yang ini garisnya padu. Lupa cakap tadi sebab dia ada tanda sama Okey, yang ini kita teruskan dengan jadual nilai. Okey, cikgu akan tulis samalah. X sifar, Y sifar. Okey, sebab cikgu nak main tutup-tutup je kan. Okey, seterusnya. Bila X sifar, cikgu akan tutup bahagian X ini. Cikgu mulakan dengan Y ni Okey, Y sifar sepatutnya X. Okey, ni dah terbuat tutup Y dulu. Boleh je Okey, so 25 dengan negatif 5. Okey, 25 kalau bahagi negatif 5, dapatlah kita negatif 5. Okey. Okey, kalau tak mahir, cikgu tunjuk Negatif 5X lebih kecil 25. Okey, tapi untuk kita cari nilai, kita letak sama dengan sama dengan 25. Jadi X kita sama dengan 25 bahagi negatif 5. Okey, sebab tu cikgu dapat negatif 5. Okey. Okey, bagi yang mahir, dia tak ada masalah Okey. Okey, seterusnya cikgu tutup X. Jadi nampak kat sini ada 5Y dan 25 sahaja. Jadi 25 bahagi 5, mudah saja kan? Kita dapat 5. Okey, kemudian keluarkan kertas graf. Tapi di sini cikgu gunakan kertas grid Okey, sebab mudah cikgu nak buat animation dia. Sekejap Okey, ini. Okey, kemudian buat part C. Okey, dia punya skala ni tadi lupa nak sentuh kan? Okey, skala dia ni ikut kesesuaian nilai lah. Yang macam ni tadi gandaan 2, cikgu buatlah gandaan 2. Yang tadi gandaan 5, cikgu buat gandaan 5. Okey, yang pertama kita kena plot lah. Okey, cikgu akan plot. Okey, dekat sini, okey, titiknya cikgu maklumkan juga. Okey, kita ada titik sifar 5 dan juga negatif 5 sifar. Okey, baca ni XY. Ini XY. Okey, cikgu bagi tahu secara terperinci sebab nanti ada yang mungkin kurang mahir, dia perlukan Okey, jadi sekarang sifar 5 dekat paksi Y ni sifar 5. Okey, dan yang ini negatif 5 sifar, dia di sini. Dia dekat sini kan. Okey, kemudian apa perlu buat? Dah ada 2 titik, cukup syarat untuk kita sekejap tadi terback Okey, sini. Okey, cukup syarat untuk kita garis. Okey, sebab ini simbolnya apa ni? Simbolnya lebih kecil sama. Jadi garisnya garis sempang. Okey, cikgu gariskan. Okey, garis putus atau garis sempang Okey, kemudian cikgu nak lorek mana? Atas ke bawah? Okey, tengok dekat sini.
lebih kecil. Jadi lebih kecil dan tengok Y perkali Y positif. Jadi tak perlu terbalikkan. Jadi kekal lebih kecil. Jadi cikgu akan okey, lorek di bahagian bawah. Okey, itu sahaja penerangan video kali ini. Sekiranya membantu, silalah share dan like. Sekian, terima kasih.